Baik, pasal bulan puasa ni, Rina puasa dia letih sikit, jadi saya kena lebihkan bercakap tu ya. Saya letih sikit sebab tu Ivan diam sikit hari ni. Tak, puasa ni selalunya banyakkan ibadah dan sebagainya, termasuklah korporat, institusi pengajian tinggi dan golongan seni juga, kalau boleh kurangkan aktiviti seni, banyakkan aktiviti kemasyarakatan dan juga kebajikan. Itu yang satunya biasa mereka buatlah, dan salah satunya sebenarnya yang kita nak sebut sama-sama hari ini ialah Sahur on the Road bersama UTM dan juga seniman. Dan untuk program ini kita bersama-sama dengan dua orang tetamu kita sekarang ini, program amal kerjasama antara Persatuan Seniman dengan UTM ataupun Universiti Teknologi Melaka, Universiti Teknikal Melaka, Malaysia Melaka. Okay, baik. Kedua-dua tetamu kita sekarang ini bersama-sama, iaitu pertamanya Profesor Dr. Muhammad Rizwan Nordin, Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UTM, dan Cik Zaid Zaidi, Presiden Seniman. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Terima kasih. Dan nak sebut tentang program ini, mungkin boleh Prof terangkan dulu bagaimana ia dicetuskan, bagaimana ia bermula sebenarnya. Okey, terima kasih Rina, terima kasih Abang. Pertama saya nak rakamkan ucapan terima kasihlah kepada RTM kerana memberi kami ruang ini. Saya juga nak bermula dengan UTM itu sendiri. UTM ialah Universiti Teknikal Malaysia Melaka, sebuah universiti awam yang terletak di negeri Melaka. Dan program projek Sahur on the Road ini adalah sebenarnya bermula daripada Persatuan Seniman sendiri, dan Persatuan Seniman telah mengenal pasti UTM sebagai salah satu kampus yang boleh menjadi tuan rumah kepada kehadiran artis-artis dalam program ini. Jadi program ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang kita alu-alukan juga, kerana dalam konteks UTM untuk melahirkan graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan juga seimbang, kita memang sentiasa menganjurkan program yang meningkatkan kepekaan pelajar dan juga rasa bertanggungjawab mereka kepada masyarakat setempat. Tuan rumah dah ada. Bagaimana kolaborasi ini terjalin, Zat? Apa yang dimainkan peranannya oleh seniman? Kita sebagai Persatuan Seniman sebenarnya kita nak masyarakat dia berfikir di luar kotak, di mana Persatuan Seniman ni kebanyakannya mereka beranggapan cuma menjaga kebajikan artis saja. Maknanya kita kali ini kita cuba nak bagi dia terbuka sikit, di mana persatuan ni bukan saja menjaga kebajikan artis, malah kita buat untuk masyarakat komuniti luar. Maknanya kita buat dengan anak yatim, dengan orang kurang upaya, dengan IPT, dengan pihak-pihak kerajaan macam bomber, polis dan sebagainya, supaya inilah cara kita menjalankan tanggungjawab sosial artis ni kepada masyarakat. Jadi ini projek Sahur ni salah satu projek yang kita bekerjasama dengan UTM supaya kita menjalankan lebih banyak ibadah dalam bulan Ramadan ni lah, selain daripada berbuka nanti, insyaAllah. Berapa ramai golongan artis ataupun yang ahli Persatuan Seniman yang akan terlibat? Dia kalau nak mengikutkan data kita, data Persatuan Seniman, kita mempunyai 6,000 wali, maknanya 6,000 artis Malaysia ni. Dalam perlibatan untuk projek Sahur ni, dia bergantung kepada masa dan juga komitmen artis tersebut, yang mana yang boleh join kita dan kita sertai kita akan panggil. Dia bergantung kepada komitmen masing-masing lah. Dan peranan UTM pula sepanjang perjalanan aktiviti, tenaga kerja berapa ramai, pelajar sahaja ataupun mungkin pensyarah juga terlibat? Kita mensasarkan penglibatan sehingga 1,000 warga UTM yang terdiri daripada staf dan juga pelajar. Dan seterusnya kita menjangkakan maknanya kehadiran rakan-rakan seniman ke UTM bersama warga UTM akan meningkatkanlah kita panggil Ramadan ini sebenarnya adalah merupakan tamasya ibadah dan juga tamasya untuk sedekah dan hasrat seniman sebenarnya untuk bersama warga UTM kita jangkakan akan mengimaratkan Ramadan dan juga di kalangan pelajar kita. Prof, ini bukan pertama kali UTM menganjurkan aktiviti kemasyarakatan berbentuk keagamaan, komuniti, dan ini bukan satu-satunya program yang luar daripada teknikal, kerana ada juga program tentang sastra sebelum ni, ada tentang filem dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya mengaplikasi hala tuju UTM itu sendiri dalam objektif penganjuran program seperti ini? Pertama saya ambil kata Ivan tadi
bahawa ini bukan kali pertama, tapi ianya adalah sebenarnya kali pertama kita bersama seniman. So this is a significant initiative, merupakan satu usaha yang agak novel. Tapi sebelum ini sebenarnya memang kita giat ke arah membangunkan sahsia pelajar kita. Saya sebut tadi sebenarnya kita ingin melahirkan warga graduan yang peka dan juga bertanggungjawab. Di samping merupakan individu yang kompeten dan profesional. Jadi program-program kemasyarakatan adalah merupakan rangka strategi kita, ya, kerana kita menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar membangunkan nilai-nilai progresif, dan pada masa yang sama juga kita menyediakan program libat sama di mana pelajar-pelajar dapat meningkatkan kebertanggungjawaban mereka kepada masyarakat. Contohnya, ya, kita baru sahaja menyempurnakan sebahagian daripada program melonjakkan pencapaian bahasa Inggeris UPSR, di mana hampir 200 orang pelajar kita membantu 1,200 orang pelajar sekolah rendah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Dan ini dilakukan dalam 6 hujung minggu dan setiap sesi melibatkan 4 jam. Satu proses yang dilakukan secara what they call hand holding, ya, kepada anak-anak tadi supaya mereka dapat merobohkan tembok di antara diri mereka dengan penguasaan bahasa Inggeris. Jadi banyak lagi program-program, antaranya juga program Carnival Gen Y Malaysia di Hatiku contohnya, yang baru sahaja dilakukan bersama dengan Jabatan Penerangan, dengan tujuan untuk kita meningkatkan rasa cinta kepada negara dan juga meningkatkan semangat patriotik. Dan juga matlamat hari ini kita ialah untuk memastikan graduan UTM mendaftar sebagai pemilih sebelum mereka bergraduat. Jadi inilah apa yang kita lakukan di UTM, dan kita sebenarnya mengalu-alukan, ya, bila Z Zaidi cakap nak lakukan program bersama, Encik Isa Makdum daripada UTM menyambut dengan baik dan dibincangkan dengan Naib Chancellor, dan kita bersetuju bahawa ini sesuatu yang boleh kita lakukan. Jadi hard skill untuk mereka di kelas, soft skill untuk mereka ialah untuk aktiviti-aktiviti dan program seperti ini. Dan mungkin kalau boleh Cik Zaid terangkan juga mekanisme program Sahu on the Road ni, macam mana sebenarnya nak dilakukan? Dia sebenarnya dalam perjalanan kita ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka, kita akan singgah dekat beberapa tempat yang kita rasakan tempat-tempat yang melibatkan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin dan sebagainya, untuk kita bagi sumbangan dulu. Maknanya kita bagi dalam bentuk beras ke gula. Jadi ada dan persinggahan. Dia ada persinggahan sampailah ke UTM. Maknanya itulah on the road kita tu. Dan kita dalam masa sama artis-artis akan hadir di mana ni setiap kawasan-kawasan tertentu, dan kita akan berkumpul balik di UTM lah. Maknanya dekat UTM tu baru kita akan bersama-sama dengan IPT untuk kita buat sahur bersama-sama dengan IPT, dan kita juga akan menjelaskan tentang peranan kita Persatuan Seniman ni di dalam industri kreatif kepada mereka. Maknanya mana tahu satu hari nanti mereka nak masuk dalam industri seni ni, sekurang-kurangnya dia orang dah ada satu asas di mana Persatuan Seniman dapat menerangkan pelbagai isu atau undang-undang akta dan sebagainya, peraturan sebagai satu garis panduan untuk mereka untuk hadir dalam industri kreatif negara ni. Jadi boleh berinteraksi terus orang yang berada dalam industri itu sendiri. Tapi Persatuan Seniman sekarang memang akan tumpukan kepada program-program seperti ini yang turun ke kampus. Bukan saja di semasa bulan Ramadan. Dia sebenarnya kita ni nak collaborate dengan universiti ni dah lama dah. Kita dah buat dengan Universiti Utara Malaysia, di mana kita ada buat program artis dapat ijazah. Maknanya nak mengubah persepsi masyarakat yang menganggap artis ni tidak ada degree atau tidak ada diploma dan sebagainya, dan benda itu pun telah selesai. Dan kali ini kita ada juga berkolaborate dengan Universiti MMU, dan hari ini untuk projek Sahu ni kita collaborate dengan UTM pula. Maknanya kalau boleh kita nak tour satu Malaysia ni, kita akan merapatkan jurang antara artis dengan IPT ni di seluruh, maknanya di seluruh universitinya, supaya mereka lebih dekat dengan artis ni lah. So baru dia orang tahu yang di dalam akhbar tu dengan live tu dia berbeza. Maknanya ini yang kita cuba sampaikan. Dia perspektifnya ialah artis nak masuk kampus untuk mendapat ijazah. Graduan di universiti pun mungkin ada yang
untuk yang ingin jadi artis contohnya. Masuk ke Saya rasa industri. perspektifnya ialah kita insan, manusia. Dan bila kita lihat manusia, maknanya ada ciri-ciri manusiawi dan unsur-unsur budaya, contohnya unsur-unsur soft skill yang Airin sebut tadi adalah merupakan unsur-unsur manusiawi yang perlu dikembangkan, boleh dibangunkan dan akan meningkatkan nilai kemanusiaan. Jadi saya sebut tadi maknanya kerjasama dengan seniman ini adalah sesuatu yang kita alu-alukan. Bila tiba nanti Z, maknanya bila tiba di kampus, maknanya pukul 11, kehadiran Nancy dan seterusnya, saudara Z dan seterusnya, rakan-rakan artis dan juga 1,000 warga kampus, kita akan adakan mungkin sedikit ceramah. Ya, ada pengisiannya, ada sesi keilmuan dan seterusnya ialah sesi bersahur. Ia akan diadakan pada 14 Jun 14 bulan 2016 bersamaan dengan 9 Ramadan 1437 Hijri. Ya. Jadi pukul berapa seniman akan bertolak dari mana? Dari Kuala Lumpur? Kita daripada pejabat persatuan lah, daripada pejabat persatuan seniman di Taman Melawati, dan segala maklumat boleh maknanya artis ataupun masyarakat kalau yang mana nak menyertai kami boleh layari Facebook kami di www.facebook.com/Persatuan Seniman Malaysia atau di Twitter www.twitter.com/Seniman Malaysia. Maknanya informasi-informasi itu kita akan bagi di dalam media sosial ni, maknanya daripada Facebook dan Twitter. Itu Pergerakan lebih senang, semua. lebih mudah dengan rakan-rakan artis, dengan yang masyarakat sekalian yang nak menyertai bersama-sama kami, boleh dapatkan maklumat melalui media sosial tersebut. Dah diputuskan berapa lokasi yang akan singgah sebelum sampai ke UTM? Masih dalam perbincangan dengan pihak UTM, sebab UTM masih lagi nak mencari mana lokasi yang tertentu yang kita rasa lebih UTM lebih memahami kawasan Melaka tu. Jadi kita akan masih dalam diskusi lagi lah. Di UTM berapa ramai pelajar keseluruhannya, Prof? Kita ada 11,000 pelajar 11,000. dan dia untuk undergraduate ialah 10,000 pelajar. 1,000 tu ialah untuk postgraduate program. Untuk program kemasyarakatan sebegini, bagaimana nak pastikan pelibatan secara holistik ke semua 11,000 pelajar UTM itu, kerana untuk program ni mungkin ada terhadnya, limitasinya di situ 1,000 orang warga UTM saja. Bagaimana? Ialah bila kita menganjurkan sebarang program, sasaran program perlu jelas. Dan bila kita, di peringkat saya contohnya, bila saya memikirkan tentang program-program pendahan untuk pelajar, maka kita pastikan supaya program ini untuk sasaran ini, ini untuk sasaran ini contohnya. Jadi dalam konteks itu kita boleh memastikan tidak ada yang tercicir ataupun tertinggal. Namun begitu kita perlu juga ambil kira bahawa pelajar mempunyai minat masing-masing. Jadi di samping contohnya kita menganjurkan program, tapi pelajar juga akan mengendalikan program, menganjurkan program, dan mereka juga akan memutuskan untuk di mana program yang mana mereka akan terlibat. Jadi ini adalah satu proses dinamika, dan dinamika ini perlu diuruskan supaya semua menang-menang lah dalam proses ini membangunkan pelajar. Jadi contohnya macam saya sebut tadi, melahirkan graduan yang peka dan bertanggungjawab adalah sesuatu yang mesti kami lakukan. Itu susah untuk diukur. Kalau peka, macam mana pekanya? Kalau bertanggungjawab, macam mana bertanggungjawabnya? Jadi kita berpandukan, contohnya bertanggungjawab menjadi warga negara Malaysia, buktinya ialah telah mendaftar sebagai pemilih. Tapi kita tak boleh semak sebab pelajar sendiri will have to declare. Jadi pada masa yang lain pula kita juga pantau apakah yang telah mereka lakukan, atau mereka boleh maklumkan kepada universiti apa yang mereka ingin lakukan dan apa yang telah mereka lakukan. Itu caranya. Okey, baik. Kalau nak bercakap tentang tu cara lebih lanjut lagi pada pengisian program malam tu, sampai lebih kurang 11 malam di UTM, dan akan sambung terus sampai ke waktu sahur. Maksudnya tak tidur lah malam tu, semua yang terlibat tu. Dan lepas tu bila pula nak maknanya dah habis, tamat lah. Kiranya tamat secara rasmi pukul berapa? Dia selalunya kalau kebiasaan kalau kita aturkan, kalau bulan puasa especially untuk sahur, selalunya dalam pukul 4 dan pukul 3. Dia bergantung kepada keadaan juga, sebab program yang kita buat tu terlalu padat. Kalau dia bergantung daripada diskusi tu, kalau dia panjang lah. Macam contoh dalam satu dialog atau forum yang kita buat nanti, kita akan artis akan berkongsi pengalaman bersama pelajar-pelajar, di mana pelajar kebanyakannya dia cuma didedahkan dalam sudut akademik, bukan praktikal. Maknanya kalau dia nak
pendedahan dalam sudut praktikal, maknanya pengalaman kita ni lah, artis ni akan bagi tahu dia macam mana kalau akademik bila nak masuk praktikal dalam industri, macam mana, apa perlu dia berada. Jadi itu yang jadi panjang tu nanti. Jadi daripada situlah kita menjagakan dalam pukul 4 tu insya-Allah akan habis, tapi rasanya di awal kot. Saya ada pukul 4. Dan satu hari saja dirancang. Satu hari saja. Setakat inilah. Ya, Okey. Macam mana kalau ada yang nak terlibat sama, mungkin dari segi sumbangan kepada rumah-rumah anak yatim atau rumah orang tua yang seniman nak singgah sebelum sampai tadi, ataupun nak pergi juga ke UTM, boleh ke Prof? Kalau Boleh malam tu dijemput, contohnya dijemput hadir. orang luar pun boleh. Kita jemputlah warga yang mengikuti sesi ini boleh hadir ke Masjid Abu Bakar di kampus induk UTM ya. Dan majlis ini bermula macam disebut tadi 14 akan dijalankan pada 14 bulan ya, bermula 11 malam. Ya, dan dijangka habis tamat sekitar pukul 2. Macam Persatuan Seniman pun mengalu-ngalukan kepada penaja lah yang mana nak memberi sumbangan, tak kira lah dia bentuk apa pun sekalipun, boleh menghubungi kami teruslah ke pejabat seniman di 03-410-55442 atau email kepada Persatuan Seniman di Persatuan Seniman Malaysia sambung je @gmail.com. Maknanya boleh berurusan dengan kami dari sudut penajaan inilah barang-barang sumbangan kepada orang yang memerlukan. Ataupun cari saja di laman sosial. Laman sosial, Facebook dan Twitter Persatuan Seniman Malaysia. Okey. Baik, Ivan. Ya, kita ada masa sikit lagi ke? Kita susulan selepas program ini, mungkin seniman selepas program ini bukan satu-satunya program di bulan Ramadan, ada program ini? Kita baru habis menyambut Hari Seniman pada 29 Mei baru ni, dan sambutan mak menggalakkan. Dan selepas tu kita ada juga program yang seterusnya, kempen kesedaran kanser payudara dengan Lembaga Penduduk Pembangunan Negara, maknanya LPPKN ni. Dan kita akan, selain daripada sahur ni, kita akan ada program Persatuan Seniman bersama artis dan juga Kementerian Komunikasi Multimedia di bawah agensi Finas untuk mengadakan berbuka puasa pula, dan pemberian sumbangan kepada artis-artis veteran yang memerlukan. Maknanya kita punya aktiviti itu berterusan lah dalam bulan Ramadan ni. Memang padat lah untuk bulan puasa ini. Terima kasih kepada Prof dan Izat. Terima kasih. Road Sahur on the road. Sahur on the road. Kita cakap sama Jaya. Ya, semoga selamat semuanya dari Kuala Lumpur sampai ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan sepanjang pengaturan program pada malam tersebut. Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama kami.